I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just
kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
Testing 1 2 3. Okey, ada suara kot. Okey, dah ada suara. Minta maaf. Okey, boleh dengar eh. Kalau boleh dengar, try replay sikit. Okey. Boleh eh? Okey. So, kalau tiba-tiba dia terdengar anak saya menjerit-jerit tu, minta maaf lah. Okey, so sorry saya ulang balik. This one first time kita online, jadi ada beberapa masalah tu saya minta maaf lah. Okey, so hari ni kita akan belajar tentang penyelesaian masalah inventif. Okey, so kawan-kawan atau siapa yang tengok live ni boleh download dulu slide. Okey, slide yang ada saya letak kat dalam saya punya link tu. Okey, saya share dari PGSM Malaysia sebab saya adalah ahli PGSM Malaysia. So saya gunakan domain mereka sebab senang. Saya punya file pun direct sana. So kawan-kawan boleh ambil lah daripada situ. Ada 2 slide. Okey, ada 2 slide. Slide pertama tentang pengenal pastian masalah inventif satu persatu. Yang kedua adalah 1.2. Itu analisis fungsi, dan satu lagi ada 1.3 yang itu nanti kita akan bincangkan next time lah. Okey. So hari ni kita akan bincangkan dulu dua subtopik. Saya tak tahu pukul berapa habis. So habis topik ni, siapa yang nak bertanya boleh tanya dekat chat ni lah. Okey. Okey. So semua dengar Okey dengar Okey. So kita start kita punya kelas dulu. Okey, insya-Allah kalau tak faham boleh tanya saya lah. Okey, saya akan cuba terangkan satu persatu tentang teori penyelesaian masalah inventif. Jikalau ada salah ataupun penerangan saya mungkin ada miscommunication ke apa ke, beritahulah sebab mungkin ada yang tersalah cakap ke apa ke, sebab ini pun dari apa yang saya faham lah. Okey, bukanlah kata saya ni perfect, tapi kalau benda ni boleh digunakan, kita gunakanlah, sama-sama kita gunakan. Okey, so pergi pada slide pertama kita. Okey, so slide pertama kita tentang teori penyelesaian masalah inventif. Okey, sini Okey, baik. So sebenarnya masalah kita ataupun apa yang dihadapi oleh cikgu RBT adalah kurang faham tentang apakah sebenarnya masalah inventif ni. Okey, dan yang paling best, orang akan bising. Kenapalah benda ni dimasukkan dalam RBT? Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu benda ni dimasukkan dalam RBT disebabkan oleh keperluan di mana ini adalah satu cara kaedah murid berfikir. Macam mana nak menyelesaikan satu masalah yang melibatkan teknikal. Okay, untuk ASK, mereka ada computational thinking, berfikir secara komputer. So kita RBT kita gunakan teori penyelesaian masalah inventif. Okay, so yang ini digunakan untuk menyelesaikan masalah di mana jika ada satu produk itu ada masalah, so kita akan ubah suai ataupun cuba memperbaikilah benda tu. Okey, baik. So, untuk ni, cikgu-cikgu atau kawan-kawan yang tengok live ni perlu faham. Okey, sebenarnya apakah itu masalah inventif? Baik. Di dalam buku teks, okey, dia akan tulis, okey, masalah inventif adalah masalah yang bila perbaiki ataupun diubah suai akan ada kesan sampingan. Sebenarnya yang itu kurang tepat. Okey, cikgu Kalau cikgu nak cari yang tepat cikgu, okey, cikgu boleh cuba tengok dekat website internet. Okey, jap saya tukar pada internet. Okey. 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 Okey, cuba cikgu cari. Okey. Inventif problem mean. Okey. Kalau cikgu tengok, okey, kita besarkan sikit ni. Okey. So inventive problem sebenarnya is a problem which include a contradiction or for which a past
to a solution is unknown. Maksudnya, masalah inventif ni adalah masalah yang melibatkan contradiction, iaitu contradiction dalam English dalam bahasa Melayu apa? Percanggahan. Okey cikgu So percanggahan. So bila melibatkan percanggahan, so kalau kita ceritakan definisi dia, bila kita perbaiki ataupun kita ubah suai satu barang menjadi benda tu akan jadi kesan sampingan, sampai bila-bila benda tu tak selesai. Okey, tapi kalau kita faham dengan konsep ni, inventive problem adalah problem di mana dia mempunyai contradiction, iaitu percanggahan. Okey, percanggahan yang ni kita bincangkan adalah percanggahan parameter. Okey, so kita tengok balik pada slide saya. Okey, so masalah inventive. Okey, dalam tajuk ni ada dua sahaja masalah yang kita bincangkan lah, iaitu pertama masalah bukan inventif. Okey, kalau dalam TRIS, pengamal TRIS dia akan kata ini adalah masalah konvensional, di mana masalah yang tidak mempunyai percanggahan parameter. Okey, so masalah inventif pula adalah masalah yang mempunyai percanggahan parameter. Maksud percanggahan parameter ni adalah apabila sesuatu parameter tu diperbaiki, iaitu mendapat jadi parameter yang positif lah. Okey, akan ada parameter yang akan lower down lah, maksudnya akan jadi negatif. Itu maksud masalah inventif, mana percanggahan parameter. Okey, so setakat ini rasanya boleh faham kot kan basic dia. Okey, so kalau kita guna definisi yang seperti dalam buku teks tu, dia sebenarnya adalah macam dia adalah daripada satu percanggahan, jenis percanggahan dalam TRIS, iaitu percanggahan teknikal atau percanggahan engineering contradiction. So di mana ada satu benda yang diperbaiki, ada satu lagi akan jadi buruk. So itu cakap ada kesan sampingan. Okay, sebenarnya kalau ikutkan definisi yang terbaik adalah masalah inventif ni adalah masalah yang mempunyai percanggahan parameter. Okay, parameter positif bertambah positif dan satu lagi parameter akan jadi negatif. So itu adalah masalah inventif. Okey, so masalah bukan inventif ni masalah biasalah, masalah konvensional yang tidak perlu ada percanggahan. Okey, so kita pergi ke slide seterusnya. Okey, contoh masalah bukan inventif yang kita bagilah. Okey, dalam paling simple lah kalau kita nak terangkan pada murid. Okey, so contoh pensel. Baik, pensel digunakan telah tumpul, maka pengasah pensel menajamkan mata pensel. Okey, so dia daripada tumpul jadi tajam. Okey, itu je masalah dia. So settle. Boleh settle lah macam tu. Maknanya tak ada apa perlu lagi. Yang mana tak ada percanggahan lah. Kita nak tajam je. So tumpul dan tajam. Itu sahaja cerita dia. Okey. Satu lagi. Okey. Contoh. Yang ni pun contoh yang tak berapa baik sebenarnya. Tak apalah. Pada hari panas, pelajar merasa haus. Maka pelajar minum air sehingga segar. Okey. So masalah dia adalah haus. Dia minum segar. So itu contoh masalah inventif lah. Okey cikgu masalah bukan inventif, itu masalah biasa, masalah konvensional. Okey, kita cerita pasal masalah inventif, okey, iaitu yang saya cakap tadi lah, ada benda bila ada satu benda yang bertambah baik, ada satu benda bertambah buruk, mana dianggap macam kesan sampingan lah. Okey, yang itu dipanggil sebagai percanggahan teknikal ataupun engineering contradiction lah, technical contradiction. Baik, contoh kita bagi benda yang sama macam tadi. Okey, contoh pensel yang digunakan telah tumpul, maka pengasah pensel menajamkan mata pensel, tetapi pensel semakin pendek. Okey, so kita nak dia punya parameter yang positif adalah daripada tumpul jadi tajam. Tetapi apabila parameter tajam tu telah menjadi positif, berlaku satu lagi contradiction di mana dia punya panjang tu menjadi pendek lah, maksudnya dia punya panjang pensel tu menjadi pendek, itu jadi negatif. So itu adalah masalah inventif di mana ada contradiction atau ada percanggahan dua parameter ataupun lebih lah, selalunya paling minimum dua lah. Okay, so dia ada satu percanggahan kat situ. Okay, yang kedua contoh pun tak berapa baik ni. Pada hari panas pelajar merasa haus, maka pelajar pergi minum air sehingga segar tetapi senak perut. Ni kelakar sikit lah. Okay, so maknanya dia haus. Okay, dia minum air, dia segar. So masalah tu dia selesai, dia segar. Tapi sebabkan dia terlalu haus, dia minum banyak dan akhirnya menyebabkan dia senak perut ataupun sakit perut lah. Itu contoh di mana percanggahan teknikal. Okey, baik. Ini contoh je jangan kata benda ni betul pula. Okey, so kita tengok seterusnya. Baik, contoh lain. Okey, contoh lain cikgu. Okey, tayar kereta lembut. Okey, dia akan mencekam jalan raya. Tetapi bunga tayar cepat haus. So, kalau kita tengok,
basic dia lembut tu maknanya dia punya keadaan tayar tu lembut, dia memang akan mencengkam lah. Okey. Tapi kesan dia ataupun dia punya parameter yang menjadi negatif adalah tayar tu dia haus. Maknanya keadaan dia menjadi haus. Okey, tapi yang positifnya dia mencengkam. Okey. Baik. So, yang seterusnya belajar menunggang motosikal. Kejap Okey, sambil-sambil saya baca cikgu-cikgu punya komen ni, sorry Okey, baik. Seterusnya adalah ni. Okay, pelajar menunggang motosikal dengan laju, maka dia dapat pergi sekolah dengan cepat. Tapi petrol digunakan banyak. So, maknanya dia bawa laju. So, apa yang berlaku? Masa yang dia pergi ke sekolah menjadi lebih baik, tetapi isi padu petrol menjadi lebih cepat habis. Itu konsep di mana kita tahu masalah inventif ni dia mesti ada contradiction, iaitu percanggahan. Okey, itu yang cikgu kena faham dulu. Okey, baik. So kalau masalah inventif ni kita dah faham, jadi benda tu akan jadi lebih mudah kita nak terangkan dan kita nak buat dia punya analisis. Okey, cikgu Okey. Okey, Farah yang tanya sorry, saya baca Farah Maksudnya semua masalah bukan inventif jadi masalah inventif. Okey, kita yang menentukan dia nak jadi inventif ataupun tidak. Contoh So macam tadi dah cakap, saya bagi putar balik kepada slide sebelum ni. Okey. Okey, baik slide ni. Cikgu Slide ni di mana pensel tadi saya kata masalah bukan inventif tadi, pensel tu tumpul kemudian tajam. Settlelah masalah. So kita tak memikirkan tentang parameter yang lain. Kita hanya fikirkan parameter kita nak tajam saja. Okey. Baik, yang kedua pun sama juga, kita nak dia parameter dia segar je. Okey, itu saja. So bila kita nak satu parameter segar je, dia tak ada masalah, tak ada contradiction. So bila tak ada contradiction, itu adalah masalah konvensional atau masalah bukan inventif. Tapi bila kita nak libatkan dengan satu yang bercanggah, okey, macam ni tumpul jadi tajam, bila dia tajam dia jadi pendek. So, ada dua. Tajam ni adalah kita punya parameter pertama, pendek ni adalah parameter kedua. So, parameter pertama ni menjadi positif, parameter kedua menjadi negatif. So, itu ceritanya kenapa kita kena faham apa sebenarnya macam mana kita nak kenal pasti masalah inventif ni. Okey, contoh dalam produk. Ini PT3 campur SPM ke? Tak, ini PT3 saja. Okey, baik So, kena faham macam mana nak bezakan antara masalah inventif dan masalah bukan inventif. Okey, yang itu yang paling asas. Kalau selalunya cikgu-cikgu kalau kita tak faham kat sinilah masalah dia. Sebab kita menghentam je. Oh, masalah inventif adalah masalah yang bila diperbaiki akan jadi kesan sampingan. Sampai bila-bila kesan sampingan tu akan ada cikgu. So kita tak nak cerita guna definisi tu, kita guna definisi yang paling simple. Masalah inventif adalah masalah yang mempunyai percanggahan. Okey, dari segi parameter lah. Okey, so parameter ada yang parameter menjadi baik, ada parameter menjadi buruk. So tidak perlu kita terus fikirkan kesan sampingan tu. Sebab kalau kita fikir kesan sampingan tu, semua benda ada kesan sampingan. Okey, tapi kalau kita fikir tentang teknikal dia adalah percanggahan, so dekat situ baru kita boleh teruskan kepada step yang seterusnya lah. Okey cikgu So seterusnya kita pergi ke ini bagi contoh. Okey, baik, masalah sebelum cikgu pergi ke kita punya tajuk iaitu masalah percanggahan fizikal, cikgu kena faham dalam TRIS ni dia ada banyak jenis percanggahan cikgu. Okey, tapi yang saya belajar, ada dua saja saya belajar buat masa ni sebab saya pun baru ambil level 1. Okey, dengan nak masuk level 2 TRIS pun tak sempat lagi ni, tak ada masa. Okey, so ada dua je yang saya faham dan saya tahu, iaitu yang pertama adalah masalah percanggahan teknikal. Okey, iaitu masalah inventif yang melibatkan percanggahan dua atau lebih parameter. Selalunya dua lah. Okey, satu lagi adalah percanggahan fizikal di mana masalah inventif ni hanya melibatkan satu parameter saja. So di mana yang kita ajar budak ni lah, okey, yang kita ajar budak-budak sekolah ni,
adalah percanggahan fizikal di mana dia hanya melibatkan satu parameter sahaja. Okey, itu parameter yang sama perlu menjadi positif dan dia juga perlu jadi negatif. Sebab tu percanggahan fizikal kita akan melibatkan satu parameter. Okey, baik. Ini adalah parameter dalam trace cikgu ini adalah parameter dalam trace. Okey, dalam trace ataupun dalam teori penyelesaian matematik ni ada 39 parameter. So, apabila kita ada jumpa satu masalah daripada kita punya produk, so kita akan tengok balik kat mana parameter yang hampir sama dengan kita punya masalah. Okey, tak apa, yang tu nanti saya akan terangkan pada subtopik 1.3 nanti. 1.3 lah. Okey, setakat ni kita nak ajar yang basic dulu, maknanya cikgu kenal dulu macam mana prinsip inventif, masalah inventif tu kita nak tahulah. Okey, betul Fatur Rahman. Parameter tu sifat yang boleh diukur. So, parameter ni benda yang dia boleh ukur lah. So, dalam tajuk trace ni, dia dah tentukan dah ada 39 ni. Yang ni yang boleh diukur. Okey cikgu So, kalau dia takkan keluar belum ni. Kalau ada benda lain, parameter lain, trace akan update. Yang ni akan update. Macam mana pun dia akan update lah. Okey Baik, seterusnya kita pergi kepada masalah inventif. Contoh juga Okey, percanggahan teknikal. Macam mana percanggahan teknikal yang saya menggunakan trace punya parameter lah. Okey, contoh. Kerusi untuk diduduk perlu kuat. Maka kerusi besi digunakan tapi berat kerusi bertambah. So, parameter yang menjadi baik adalah kekuatan iaitu parameter nombor 14. So, bila kita tengok balik 14, kekuatan. Okey cikgu So, kerusi tadi dia bertambah kuat iaitu kekuatan. Okey, tapi dalam masa yang sama berat dia menjadi bertambah lah. So, kita tengok berat dia bertambah. So, bila berat bertambah, so kita tak naklah kerusi berat bertambah. So benda tu jadi negatif kepada kita punya sistem. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok, sebabkan kerusi ni bukan jenis yang bergerak, so kita akan ambil berat objek tidak bergerak iaitu parameter nombor 2 dalam trace punya parameter. So this one, nombor 2, berat objek tidak bergerak. So macam ni kita tentukan parameter yang kita akan gunakan dalam kita punya masalah inventif. Okey. Yang ini tidak ada dalam buku teks. Tapi kita perlu tahu sebab kalau kita faham yang ini, barulah kita boleh teruskan dengan analisis dalam trace. Sebab benda ni sebenarnya common lah cikgu. Cuma mungkinlah semasa perbincangan buat buku teks tu tak berapa lengkap ke apa, saya tak pastilah. Tapi yang ni saya ajar bagi cikgu faham dulu macam mana cikgu nak gunakan parameter yang kita cakap tadi lah, maksudnya masalah inventif ni adalah melibatkan percanggahan parameter. So parameter ni yang kita akan gunakan cikgu So ada 39 parameter ni, kita akan pusing-pusing pergi kat 39 parameter ni sahaja. Okey. So bila kita dah tahu parameter mana yang terlibat, barulah kita boleh buat analisis. Okey, nak baiki tang apa macam ni ke apa semualah. Okey Baik, yang kedua. Saya pun ejak salah ni, patut penghawa dingin. Okey, penghawa dingin merendahkan suhu bilik tetapi tenaga elektrik banyak digunakan. So, ini adalah parameter yang kita dapati daripada ni, suhu bilik. Suhu itu parameter nombor 17. Okey, iaitu suhu. Kita tengok balik. Okey, suhu bertambah baik iaitu kita nak suhu dia sejuk. Okey, tetapi apa berlaku? Okey, parameter yang menjadi negatif adalah pembaziran tenaga iaitu nombor 22. This one nombor 22, kehilangan tenaga. So, maknanya tenaga elektrik banyak digunakan lah. So, suhu menjadi positif, tenaga menjadi negatif. Okey, yang ini adalah percanggahan teknikal. Okey, yang mana yang kita faham sebelum ni, masalah inventif adalah masalah yang bila diperbaiki akan ada kesan sampingan. Inilah ceritanya. Okey, bukannya suka-suka cikgu. Okey, mungkin tafsiran pada masa awal-awal trace ni sebab ramai pun tak faham. Okey, saya sendiri pun pergi kelas dengan trace Malaysia, baru saya faham benda ni macam mana. Okey, tak apa. Tak apa, kita slow-slow. Kalau tak faham, boleh tanyalah cikgu Okey. Baik, Farah tanya. Level form 2 kita kena ingat 39 parameter tu ke? Okey, baik. Parameter ni, orang yang amalkan trace pun tak akan ingat.
Okey cikgu sebab apa? Parameter ni patutnya macam kalau dalam exam lah, kalau nak tanya lah kan. Kita bagi senarai parameter ni. Sebabnya mereka akan gunakan parameter ni. Oh, parameter ni yang bermasalah, parameter ni masalah. So, dia sebenarnya rujukan cikgu. Dia rujukan. Dia bukannya kena hafal. Dia bukan fakta yang kena hafal macam buku teks. So, cikgu kena ingat cikgu, kita nak ajar murid berfikir. Kita bukan ajar murid menghafal. So, kalau cikgu kita mengajar murid menghafal, memang sampai bila-bila pun tak boleh hafal. Saya sendiri pun tak hafal. Okey. Bayangkan cikgu, 39 parameter nak hafal. Tidaklah kan? Okey. So, yang ini, saya ajar ni sebenarnya, betul macam Zura cakap memang yang saya akan ajar ni sebenarnya ada kaitan dengan projek tingkatan 3 nanti. Tapi tak apa, basic dia dulu kita faham. So, yang penting hari ni, okey, cikgu kena faham macam mana nak kena pasti masalah inventif. Okey, so kena ingat, tanamkan dalam otak cikgu, dalam fikiran cikgu, masalah inventif ni adalah mesti melibatkan percanggahan parameter. Ada parameter menjadi positif, ada parameter yang menjadi negatif. Okey, yang itu untuk kes percanggahan teknikal. Okey, baik. So, kita pergi ke terusnya. Okey, percanggahan fizikal. Okey, sekarang ni kita ajar murid percanggahan fizikal. Tadi saya terang tadi tentang percanggahan technical ataupun technical contradiction atau engineering contradiction. Baik, sekarang ni yang kita ajar pada budak, murid. Okey. Sekejap Ya. Biar. Okey. Sorry, anak saya kacau. Biasalah kan. Okey, baik. So sekarang ni percanggahan fizikal. Baik, sekarang ni bila kita ajar pada murid, yang kita ajar ni sebenarnya percanggahan fizikal ni adalah TRIS level 2. Okey. So, saya terangkanlah sebab kenapa saya cakap ni TRIS level 2. TRIS level 1 adalah TRIS di mana kita hanya belajar percanggahan teknikal. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita akan pakai jadual. Tapi yang dimasukkan dalam silibus kita adalah percanggahan fizikal, iaitu melibatkan hanya satu parameter. So, kenapa melibatkan satu parameter? Mungkin asalnya ingat satu parameter senang lah kan. Tapi sebenarnya satu parameter lebih susah sikit daripada kalau kita nak cerita pasal dua parameter. Tetapi tak apa. Benda ni pun adalah ilmu. Mudah je sebenarnya cikgu. Tapi bila kita tak faham, dia menjadi satu beban kepada kita. Okey, baik. So, macam mana kita nak tahu dia adalah percanggahan fizikal? Baik, percanggahan fizikal ni cikgu kena ingat. Dia melibatkan satu parameter saja. Okey, satu saja parameter. Okey, contoh cikgu. Kerusi di dalam kelas perlu tinggi untuk murid tinggi dan perlu rendah untuk murid rendah. Okey, cikgu tengok cikgu Okey, ini adalah contoh yang dari buku teks saya ambil. Okey, bagi cikgu fahamlah. Baik. Parameter yang bermasalah adalah panjang objek tidak bergerak. Okey, iaitu parameter nombor 4. So, saya patah balik. Cikgu kalau siapa ada slide saya senanglah boleh tengok dia punya jadual parameter tu. Okey, ni parameter. Okey. So, nombor 4. Panjang objek tidak bergerak. Sebab saya nak tinggi dan rendah. So, tinggi rendah ni menyebabkan panjang. So, parameter yang berkaitan dengan dia, yang berhampir dengan dia adalah panjang. Okey. So, bila menyebabkan panjang. Okey. So, satu je parameter yang kita dapat nak kaji atau analisis. Okey. So, kerusi perlu tinggi. Kita anggap kerusi tinggi ni adalah positif lah. Okey, kerusi perlu tinggi semasa murid tinggi pakai dan kerusi juga perlu rendah apabila murid rendah pakai. So, satu parameter dia ada dua contradiction. Okey, dia nak tinggi dan dia juga nak rendah. So, di situ adalah masalah yang kita anggap sebagai satu masalah inventif, di mana ada satu parameter yang sama, dia perlu menjadi satu yang positif dan dia juga perlu jadi satu yang negatif. So, ini dah jadi satu percanggahan. So, itulah dipanggilkan sebagai percanggahan fizikal. Okey. Okey, Cik Marini Okey, parameter tu sifat yang dapat diukur lah kan? Ya, betul. Parameter ni benda yang memang boleh diukur. Okey, kalau benda yang tak boleh diukur, dia tidak boleh dikira sebagai parameter. Sebab tu dalam TRIS ataupun dalam teori penyelesaian masalah inventif ni, dia ada bagi 39 sahaja buat masa ini. 39 parameter. Okey, maybe lagi 10 tahun ke 20 tahun ke dia akan jumpa lagi parameter tambahan. Tapi setakat ini 39 ni sahaja yang diorang dapat dulu. So, sekiranya penambahan mereka akan update lah. Okey, sama juga macam prinsip inventif ada 40. Okey, tapi sebenarnya yang kita belajar 14. Okey, tak apa. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian lah. Baik, so sekarang ni, okey, apa yang cikgu kena tahu, okey, macam mana nak kenal pasti masalah inventif. Sebab tu saya fokuskan betul-betul ni cikgu, masalah inventif ni mesti melibatkan percanggahan. Okey, contoh kedua,
meja perlu besar untuk menulis dan perlu kecil untuk disimpan. So, benda yang sama, meja yang sama. Okey. So, bila dia besar dan kecil, so parameter yang berhampiran dengan dia, yang berkaitan dengan dia adalah kita tengok melibatkan keluasan. Luas objek tidak bergerak, nombor 6. Kenapa tak bergerak cikgu? Sebab kita pilih yang tak bergerak lah. Memang meja tak bergerak lah. Kecuali kalau meja tu memang sentiasa berjalan. Dia nak benda tu mesti berjalan. So masa berjalan tu dia mesti besar dan masa berjalan tu juga dia mesti kecil. Itu baru kita akan gunakan luas objek bergerak. Itu nombor 7. Okey. Buat masa ni yang cikgu kena faham, okey, mesti inilah. Okey. So macam ni, luas objek tak bergerak, meja perlu besar dan juga meja perlu kecil. Okey, so maknanya parameter dia adalah parameter luas iaitu nombor 6. Okey, kenapa cikgu saya letak hashtag ni cikgu? Hashtag ni penting cikgu bagi saya lah. Tak tahulah cikgu kan. Sebagai saya, bila murid, saya tanya murid, okey, parameter nombor berapa? Saya takkan tanya mereka nama parameter tu. Saya tanya, okey, parameter nombor berapa? Dia akan bagi, okey cikgu, parameter nombor 4. Okey, saya akan rujuk jadual parameter tu. Okey, sebab itu lebih mudah. Okey. Cikgu bila guna barisan nombor 4 tu, sabar dulu. Kita bagi basic dulu. Okey. Baik. Okey. So seterusnya, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Baik. So macam mana kita nak selesaikan masalah inventif dan masalah bukan inventif ni? Okey. So kita pergi pada masalah inventif. Masalah bukan inventif ni adalah masalah konvensional. Jadi kita boleh selesaikan dengan cara macam-macam cara lah. Okey, contoh yang saya bagi ni sumbang saran. Okey. So saran maksudnya briefing. Kita buat meeting, okey, kita bincang macam mana nak selesaikan masalah ni bla 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 bla. Okey. So yang kedua, kita mungkin boleh guna pentaminda. Okey, daripada satu masalah tu, okey, apa kita boleh buat? Kita buat pentaminda. Okey, yang ketiga, kita mungkin boleh guna catat alih. Okey, masalah yang bukan inventif ni kita boleh guna banyak cara lah cikgu, okey. Tapi bila kita ceritakan tentang masalah inventif, okey, masalah inventif ada 4 step ni saja cikgu. Kalau dalam buku takdir bagi 5, sebenarnya 5 tu bila kita orang bincang-bincang, kita orang tengok 5 tu sebenarnya untuk lebih sesuai untuk mathematics lah. Tapi untuk technical engineering kita akan guna pada 4 ni cikgu. Okey. Pertama adalah masalah khusus. Okey. So masalah khususnya apa benda cikgu? Okey, masalah khusus adalah masalah pada produk. Okey, masalah khusus maknanya khusus produk tu khusus ada masalah. So produk itu bermasalah. Okey, so kita pada masa ini, okay, kita masalah khusus ni kita cari apa masalah produk bla 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 bla. Kita tentukan apakah parameter yang bercanggah pada produk tersebut. Okey, dalam masalah produk tu lah. So masalah khusus ni kita tentukan apakah parameter yang bercanggah. Okey, bila kita dah tentukan masalah dia, okey, kita dah tahu dah parameter apa yang bermasalah, kita akan pergi kepada masalah umum. Okey, masalah umum ni akan melibatkan apakah percanggahan fizikal yang terlibat dalam kita punya lah percanggahan fizikal atau percanggahan teknikal lah. So untuk kita punya syllabus kita guna fizikal. Okey. Okey So Hidayatul Afif tanya gagasan integrasi. Belum lagi cikgu. Gagasan integrasi lepas ni. Itu bahagian 1.2. Sekarang ni 1.1. Sekejap sikit lagi. Berapa slide ni pun dah dekat sejam ni. Tak apa, kita layan ni. Kalau cikgu sanggup tunggu sampai habis saya layan. Okey, cikgu teruskan. Baik, masalah seterusnya adalah masalah umum kan. Okey, masalah umum ni maknanya kita tentukan perjanggaan fizikal lah. Nanti cikgu, yang ni nanti step by step kita akan belajar lepas ni lah. Cuma saya terangkan secara laju dulu. Okey, baik. Kemudian kita pergi pada prinsip umum. Prinsip umum ni yang kita tentukan. Apakah prinsip inventif yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan perjanggaan fizikal yang terlibat. Okey, maknanya flow dia daripada bawah ni tentukan masalah khusus dia, parameter apa yang bercanggah. Kemudian kita akan pergi kepada percanggahan fizikal yang terlibat. Kemudian kita akan pergi kepada prinsip umum ni iaitu menentukan prinsip inventif perlukan. Dan akhir sekali kita pergi kepada prinsip yang khusus iaitu menentukan penyelesaian mengikut prinsip inventif pada produk. Maknanya prinsip inventif yang kita dah tahu tu, apakah basic dia, konsep dia. Kemudian kita buat dia punya cadangan untuk mungkin baik ni, boleh buat ni. Daripada situlah kita akan dapat selesaikan masalah pada produk. Okey. So, kita ada Q&A cikgu So, kita pergi pada slide seterusnya. Okey cikgu. Yang ini. Okey.
Yang ni pula, yang cikgu apa tadi tanya? Cikgu Hidayatul Afif tanya. Okey. Okey, yang ni analisis fungsi. Baik, sebelum saya pergi kepada yang ni, ada tanya apa-apa tak? Saya tunggu 5 minit dekat dekat saya punya status ni. Kalau ada nak tanya-tanya. Oh, nak tengok muka aku pula kau pun. Sekejap. Hidup sangatlah tu. Okey. PowerPoint. Okey. Nampak muka. Okey, cikgu, ada nak tanya apa-apa tak? Sementara sebelum kita pergi ke slide seterusnya. Okey. So, yang penting cikgu dalam prinsip apa yang saya masalah inventif ni, cikgu kena pasti dulu masalah inventif tu macam mana cikgu. Okey. Jangan terikat dengan apa kita punya pemahaman yang dalam buku teks tu lah. Saya bukan kata buku tu tak elok, tidak. Tapi bagi saya yang paling simple masalah inventif cikgu nak kenal mesti melibatkan percanggahan. Okey, percanggahan tu dari sudut parameter. Okey, sebabkan kita buat teknikal, so parameter lah. So untuk pengetahuan, parameter adalah satu benda yang boleh diukur. Okey, jap. Satu soalan. Pemisahan khusus tu maksudnya jenis pemisahan inventif, sama ada pemisah ruang atau masa. Okey. Pemisah ruang atau masa pada pada apa pada masalah umum. Okey. Maksudnya pemisah ruang atau ni kita guna pada masalah umum. Okey, masalah umum tu adalah kita masalah umum tu lah kita guna pemisah masa atau ruang. Okey. Tapi cikgu, yang ini masalah benda step by step yang tadi saya cerita tadi, mana masalah khusus, masalah umum, kemudian penyelesaian umum dan penyelesaian khusus kita akan bincangkan ni. Okey, part yang last tadi tu yang pening nak terang kat budak. Okey. Sebab tu awal-awal ni kita jangan terus lompatlah cikgu. Okey. Step by step tadi ada 4 step cikgu, ada 4 Ada 4. So yang first adalah masalah umum, masalah khusus. Masalah khusus ni pada kita punya produk. Okey, masalah, mana apa-apa masalah lah. Okey, dari situ kita dapatkan parameter apa yang bercanggah. Okey, yang kedua kita punya masalah umum. So masalah umum ni kita tentukan dia punya pemisahan masa atau pemisahan ruang. Okey, macam ni tak apalah cikgu, nanti saya terangkan baliklah pada slide 1.3 nanti. 1.3 ni saya akan detailkan macam ni kita nak buat step by step. Okey cikgu so buat masa ni hanya fokuskan kepada okey, pemisahan umum tu kita tentukan sama ada pemisahan ruang atau masa ke. Yalah, kat situlah tu saya kata confuse tadi. Okey, dah tanya banyak sangat ni kan. Okey. So, pemisahan umum tu dia lebih kepada kita dapatkan apakah prinsip inventif. Okey. So, Fatur Rahman kata tips jangan mix up antara perjalanan fizikal dan teknikal. Banyak kawan-kawan yang keliru benda ni. Ya, betul. Okey. Fatur pun mula-mula dulu dia pun confused. Tapi bila saya dah explain dulu, okey, cikgu kena faham bila melibatkan satu benda diperbaiki, ada kesan sampingan, itu adalah percanggahan teknikal. Okey, satu yang positif dan satu lagi parameter jadi negatif. Yang negatif tu adalah dia punya kesan sampingan dia. Okey, tapi sebenarnya kita tak ajar murid tentang tu. Yang kita ajar murid adalah tentang percanggahan fizikal, iaitu satu parameter saja. Okey, cikgu baik. Tak apa. Yang Nuratun Hanani Okey, baik, tak apa. Bahagian susah. Baik, tak apa. Yang itu nanti kita akan explain bila cikgu dah faham. Okey, slide 1.3 saya nanti kita buat kelas. Nanti cikgu akan nampak lah macam mana kita punya ni. Okey baik. Kita pergi kepada slide terus lah. Ni dah pukul berapa dah ni? Lambat ni kan? Okey, kan nak tidur pula. Okey baik, kita pergi pada analisis fungsi. Okey baik. So, dalam analisis fungsi ni cikgu, okey, cikgu kena faham step by step dia. Sebenarnya ada step by step cikgu. Okey, dalam tajuk ni, okey, tiba-tiba kita disuruh buat model fungsi. Bayangkan cikgu tiba-tiba cikgu kena buat model fungsi tapi tak tahu step by step dia.
Okey, sebenarnya dia ada step by step dia. Okey, tak apa. Kita tengok dulu macam mana. Okey. So baik, sebelum kita nak buat analisa fungsi atau model fungsi ke apa, okey. Yang ini saya suka tekankan kepada mana-mana murid saya dekat sekolah. Okey. Walaupun dalam buku teks semua benda ni just kotak saja, tetapi saya galakkan ataupun saya wajibkan sebenarnya murid saya ajar gunakan simbol ini. Okey, ada 3 atau 4 lah, okay, 4 lah 3 plus 3 plus 1. Simbol yang kena faham. Okey, supaya tidak menjadi satu masalah yang akan jadi keliru lah. Okey cikgu Baik, kenapa sebab sebelum ni kalau kita tengok dalam buku teks semuanya kotak. Super sistem kotak, objek kotak. Jadi dia akan jadi masalah. Okey. Jadi masalah. Okey, jadi dia tak faham. Mari sini. Mari sini. Cepat. Anak saya nak layan. Okey, tak apalah dia nak. Okey, so maknanya okey, so tak ada saya membalas mesej Okey baik. So cikgu kena faham ataupun semua kena faham. Okey, yang mana sistem ataupun komponen, yang mana super sistem, yang mana objek. So kena faham. Baik, sistem atau subsistem atau subjek, ia adalah satu benda yang menjalankan fungsi. Okey, dan setiap fungsi itu berkaitan antara satu komponen kepada komponen yang lain. Okey, komponen bila kita cerita pasal komponen, maknanya yang boleh kita ubah suai dalam satu sistem. Okey, so kalau benda tu adalah super sistem, di mana super sistem ni kita tahu bahawa dia adalah benda yang berada di luar daripada sistem, tapi dia boleh mempengaruhi sistem. So, super sistem kita tak boleh ubah. Yang hanya boleh ubah adalah sistem. Okey cikgu sistem sahaja ataupun komponen dia. Okey, satu lagi adalah objek. So, objek ni adalah benda yang berinteraksi dengan sistem. Okey. So, objek ni pun kita tak boleh ubah. Yang hanya kita boleh ubah adalah dalam bentuk kotak je, simbol kotak sahaja. Kalau cikgu masukkan simbol kotak dalam sistem cikgu, yang itu boleh ubah. Tapi kalau cikgu masukkan cikgu punya analisis fungsi, okey, benda lain kotak ke ataupun hexagon ataupun bulat, hexagon dan bulat tidak boleh diubah. So maknanya itu bukan sistem dia. So kita tak boleh ubah. Contohlah cikgu. Okey, saya punya tangan adalah sistem, ada 5 jari. Okay, cikgu ada 5 jari. Okey. So sekarang ni saya punya tangan ada macam-macam lah kuku semua ni. Okey, baik. Tiba-tiba ada angin tiup. Angin tu adalah super sistem. So macam mana saya nak ubah angin sedangkan tangan saya yang sistem dia, tapi angin adalah super sistem. So maknanya super sistem benda yang tak boleh kita nak ubah. Kita hanya boleh ubah kacau pada sistem sahaja. Okey, sebab tu penggunaan kotak, hexagon atau dan bujur bulat ni bagi saya penting sebab dari situ baru murid tahu yang mana perlu kita ubah dan yang mana kita tahu benda tu boleh kita elakkan. Okey cikgu Baik, yang bawah satu adalah simbol arrow lah. Arrow ni adalah interaksi lah. So, mana tugas atau kerja yang dilaksanakan oleh sistem. Okey, kita akan terangkan seterusnya lah. Okey, baik. Contoh je ni. Okey, kita nak kaitkan, hubungkan antara produk dengan objek serta fungsinya. Baik. So, subjek adalah kotak. Okey, cikgu Subjek ni adalah kotak. Okey. Objek adalah bulat. Objek ni maknanya berinteraksi dengan sistem lah. Subjek sistem. Baik, contoh. So, meja. Meja adalah sistem kita, cikgu. Okey. So, dia berinteraksi dengan apa? So, kita tengok meja dia berinteraksi dengan contoh letak sini buku. So, buku ni adalah objek dia. So, maknanya jika kita nak ubah suai meja, takkan kita nak ubah suai dengan buku sekali? Sekejap Apa tengah ajar sayang? Okey, pergi depan. Pergi kat mama lah. Okey, sorry anak saya sibuk nak melayan sekali. Okey. So. Itu kat bawah. Kita kat bawah. Okey. Okey. Seterusnya cikgu. Sorry cikgu. Macam-macam anak-anak biasalah malam-malam ni nak memanja-manja. Okey. Baik.
Sampai sini boleh faham tak you? Okey. So maknanya bagaimana nak fahamkan satu produk ataupun sistem kepada objek. Okay. So, first tadi saya bagi contoh meja menampung buku. So, menampung ni adalah satu kata-kata kerja. Cikgu kata kerja. So, apa-apa hal pun kata-kata kerja ni kita boleh tak apa saja. Tapi dalam English selalunya paling simple table, hold, books. Perkataan hold saja. Atau dia tak ada perkataan lain sebab Malaysia ni bahasa Melayu ni banyak macam-macam kata kerja lah. Okay, Seterusnya contoh yang kedua iaitu kotak. Kotak saya anggapkan ada satu biji komputer kita tak dalam kotak. So kotak ni adalah sistem dia. Komputer ni adalah satu dia punya objek. Okay. So kita buat perkataan melindungi. So maknanya kotak ni kata kerja dia adalah melindungi komputer. Okay, satu lagi berus gigi. Yang ini selalunya untuk orang yang baru-baru belajar. Okey, berus gigi, apakah objek dia? Terus terang, dia akan cakap gigi. Sebenarnya salah cikgu. Okey, gigi tu adalah objek yang kita anggap macam lapisan kedua. Tapi sebenarnya berus gigi ni, okey, berus gigi ni dia punya objek dia sebenarnya adalah ubat gigi. Okey, sebab apa? Bila kita ada pegang berus gigi, okey, automatik takkan kita letak gigi terus, mesti kita letak ubat gigi. Okey, tapi boleh juga kalau cikgu tak nak letak ubat gigi, terus dekat gigi pun boleh terima. Maksudnya berus gigi tu direct terus pergi ke gigi. Okey. So tengok bergantung kepada situasi cikgu. Okey, benda ni mesti bergantung pada situasi. Kita bukan cakap oh ni salah, ni betul, salah, tidak. Dia mesti bergantung kepada situasi. Okey. Fitri, patut dalam buku memegang. Memanglah sebab itulah dalam English dipanggil hold. Okey. So ada lagi tak tanya? WFH tu apa? WFH. Oh. Tak payah layan. Fungsi bagi otak. Fungsi bagi otak sebenarnya boleh ke tak menyimpan? Menyimpan. Kalau rasa itu yang terbaik, perkataan terbaik, boleh. Sebenarnya bergantung kepada situasi. Okay. So, adakah dia menyimpan komputer? Menyimpan komputer tu macam satu kerja ni kan. Sebenarnya, dia lebih sesuai kotak tu dibina atau dicipta untuk melindungi apa yang ada dalam tu. So, kalau luar tu langgar ke apa ke, dalam tak rosak. So, kalau menyimpan, sekadar simpan. So, maknanya perkataan atau kata kerja yang kita nak gunakan yang terbaik adalah kata kerja yang berfungsi terhadap objek tersebut. Okay. So, cikgu kena faham dekat situ. Boleh So, apa-apa pun dalam TRIS ni mesti based on situasi. Yang itu yang kena pegang. Kita tak boleh, situasi ni buku rata semua. Tak boleh. Mesti based on situasi. Macam cakap tadi, berus gigi. Okay, kalau ikut situasi general dia, umum dia adalah dia mesti memegang ubat gigi. Dia tak akan pegang gigi. Tapi cikgu, boleh tak kita ubah? Okay, berus gigi tu, saya letak kiwi kasut. Sebab saya nak gunakan berus gigi tu untuk mengilatkan kasut. Boleh? So maknanya berus gigi tu, dia punya objek adalah kiwi kasut. Lilin dah cerita lilin tu. So maksudnya, di situ kita kena bergantung kepada kita punya situasi. Okay. So kalau situasi tu berkenaan dengan sesuatu benda, so kita kena tahulah. Okay, kita kena bezakan di mana sistem, di mana objek. Sebab kalau kita tahu objek mana, sistem mana, barulah kita boleh tahu, okay, bahagian mana yang kita boleh buat sesuai, bahagian mana yang kita tak boleh buat sesuai. Okay, cikgu So dalam tajuk ni, kalau cikgu tengok, berus gigi adalah satu sistem, okay, yang memegang tu dia ada pegang ubat gigi. So ubat gigi ni takkan kita nak anggap dia sebagai sistem, maknanya kotak. Kalau kita anggap dia sebagai sistem, kita boleh ubah ubat gigi tu bersama-sama dengan berus gigi. Tidaklah, sebab kita nak berus gigi dengan ubat gigi saja. So ubat gigi ni adalah satu benda yang mana bila kita boleh tukar benda lain. So tak semestinya dia mesti fix dengan ni. Berus gigi ni the sistem mesti fix. Kalau tak ada benda tu, tak jalan sistem tu. Okay. So kalau ubat gigi tak ada, berus gigi tak boleh jalan. Mungkin boleh tak guna gigi, boleh guna benda lain. Okay. So itu kita nak buat hubung kait lah antara produk dan objek. Okay. Wow, macam buku teks. Apa nak tanya tu? Okay.
Baik, kita pergi pada slide seterusnya lah. Kan berapa nak habis ni dah 9.50 dah. Okey, baik. So, untuk melukis sistem fungsi, yang ini yang tak ada dalam buku teks tapi saya kena terangkan kat cikgu. Okey, sebenarnya untuk buat model fungsi, okey, cikgu kena lalui 3 proses ni. Okey, yang pertama adalah analisis komponen yang saya akan terangkan lepas ni. Maksudnya, dalam analisis komponen ni, cikgu kena kenal pasti komponen dalam sistem yang apakah supersistem pada sistem tersebut dan apakah objek kepada sistem tersebut. Yang itu dipanggil sebagai analisis komponen. Cikgu So, analisis komponen, so cikgu kena kenal pasti dulu. Okey. Baik. Kian Wen tanya kalau kipas apakah fungsinya dan apa objek tu. Okey. So, kalau kipas, okey, bagus soalan dia. Kalau kipas, apa objek dia cikgu? So, apa yang ada pada kipas? Dia ada bilah dia cikgu. Okey. So, kalau saya lah, okey, bergantung pada situasi. Okey, situasi dia adalah kipas tu kita gunakan untuk menyejukkan badan. Contohlah, okey. So, bila untuk menyejukkan badan, so apakah objek dia? So, objek dia adalah angin. Okey, kipas itu adalah sistem, objek dia adalah angin ataupun udara. Bukan angin lah, udara. So, udara. So, maknanya kalau kita tengok sistem tadi, okey, kipas akan meniup udara. So udara itu adalah dia punya objek. Okay. So takkan kita nak ubah udara. Macam mana kita nak ubah udara? So maknanya udara itu adalah objek. So objek tu akan ada bila-bila masa atau tak ada pada bila-bila masa. So itu konsep dia. Tak kisahlah kipas tolak angin ke tiup angin ke, sama je lah. Okay. Perkataan tengah-tengah tu bergantung pada apa yang sesuai. Okay, dia bukannya ada fix kata. Kalau saya salah lah, tak ada. Okay, so kipas memegang abuk. Okay, kipas memegang abuk, adakah fungsi kipas untuk abuk je? Tak kan? So abuk tu adalah dia punya super system sebab dia berada di luar. Okay, di luar persistem. Okay, dia panggil super system dan dia akan berinteraksi dengan sistem. Sebenarnya kita tak nak pun dia, tapi dia berinteraksi dengan dia. Fauzi, kau yang ngarut lah ke memotong udara. Mana boleh potong udara? Kau nampak ke? Okay. So, dia dah malam ni mula melalok ni. Okay, tak apa cikgu. Okay, yang penting faham cikgu. Okay, bila habuk tu, kita tentukan adakah dia adalah sistem, objek ataupun dia adalah super system. So, super system ni, dia sebenarnya berada di keluar, tapi dia tak berfungsi pun dengan kita punya sistem. Tapi bila dia ada, sampai satu masa dia boleh efek kepada kita punya sistem. Okey cikgu kipas merangkap. Ada juga. Okey, contoh exhaust fan. Exhaust fan kan, kipas exhaust. Okey, apakah objek dia? Udara panas. Okey, maknanya contoh okey, dia punya udara panas. So dia akan membuang atau menyahkan udara panas. Objek dia adalah udara panas. So contohlah macam tu. Okey cikgu, teruskan. Banyak sangat nanti kan ditipu apa nak habis ni. Okey cikgu So ini step cikgu ni step yang saya buat sendirilah sebenarnya sebab nak bagi saya faham dengan anak murid saya faham. Okay? Tapi kalau cikgu nak guna, tak nak guna, terpulanglah. Baik, so untuk melukis model fungsi, cikgu kena buat step by step dulu. Okay, first adalah analisis komponen, cikgu kena pasti komponen sistem, cikgu kena pasti super sistem dan cikgu kena pasti objek. Okay, ini kita akan bincang sekejap lagi lah. Okay, dan yang kedua, cikgu kena buat analisis interaksi. Okay, analisis interaksi ni adalah di mana yang arrow-arrow tadilah yang ada cikgu tadi tanya. Okay, maknanya yang komponen A kepada komponen B apa fungsi dia, komponen B kepada C apa fungsi dia. Okey, kita akan terangkan juga selepas ni. Dan yang ketiga, barulah kita akan buat model fungsi. So, model fungsi ni mesti berdasarkan masalah. Okey, mesti berdasarkan masalah dan masalah tu mesti berkait dengan komponen yang terlibat. Minta kat mama. Minta kat mama Okey, ni cepat minta kat mama. Okey. Okay, so ini tiga benda. So maknanya yang kita faham sebelum ni, tiba-tiba terus model fungsi saja cikgu. Okay, so bila kita terus buat model fungsi, kita tertinggal ni, dua step ni. Komponen dengan interaksi. So tiba-tiba model fungsi. So kita jadi pening. Okay cikgu So tak apa, kita bincangkan ni. Okay, so kita akan bincangkan macam mana nak buat dia punya step by step. Okay, super system biasanya faktor luar kawalan macam habuk tu. Betul lah. Maknanya dia ada kat luar, tapi dia ada masa dia beri kacau pada sistem, ada masa tak kacau pada sistem. Okey, bergantunglah. Okey cikgu Okay, baik. Tak apa, nanti
kita punya video ni saya akan upload pada YouTube channel saya. Okey. Yang MOE je lah. Saya guna MOE sebab benda ni untuk PDP kan. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya iaitu contoh macam mana kita nak buat analisis komponen. Okey, baik So, ini contoh yang saya gunakan. Mana-mana kursus saya bagi, saya akan bagi contoh ni lah yang paling simple. Baik cikgu. Baik, analisis komponen Baik, saya nak tentukan apakah komponen ada pada berus gigi ni. Okey, first kali ubat gigi. Okey. So, dalam sistem ubat gigi, so dalam sistem ni, ubat gigi dah jadi objek je. Okey. So, objek. So, bila jadi objek, so dia jadikan bulat lah ni, bulat ni. So, dia bukan sistem. So, maknanya kalau saya buang ubat gigi ni, dia jadi tak ada kacau pun sistem ni sebab sistem ni dia dah sistem yang fix lah. Okey, tapi ubat gigi ni ada satu benda yang boleh keluar dan masuk. So, tapi dia mesti berinteraksi dengan kita punya sistem. So, ubat gigi ni dia jadi ubat gigi jadi objek. Okey, apa lagi komponen kat sini ada? Okey, kita ada berus. Berus tu saya terus automatik buat kotak. Okey, saya buat analisis macam ni je Setiap kali saya minta budak analisis sistem saya, saya minta terus diorang buat bulat ke petak. Jadi, bila dia buat bulat atau petak, diorang terus kenal, oh ini adalah kita punya objek, ini adalah kita punya sistem atau komponen, yang ini adalah kita punya super sistem. Okey Baik, ada lagi tak komponen? Ada. Okey, tapak berus yang ni. Saya buat tanda tapak berus. Okey, ada lagi tak? Ada. Pemegang berus ujung ni. Okey, ada lagi tak? Ada. Gam. So, ini ada kita gam. Okey, komponen. Tak ada. Okey. So, komponen yang ada dalam sistem adalah berus, gam, tapak berus, pemegang berus. Okey, dalam masa sama juga, saya ajar budak, saya ajar murid macam mana. Okey, apa yang ada di luar daripada sistem ni? Okey, contoh yang ni ada, saya letak suhu. Okey, saya letak satu lagi, kelembapan. Okey, mungkin nak tak habuk ke apa ke terpulang cikgu. Tapi ni contoh cikgu So, bila contoh ni, so ada dua super sistem lah yang saya letakkan kat sini. Okey, so contoh dia dua. Ada tak 10 murid tapi tak payah banyak-banyak lah sebab kita nak ajar murid yang simple je sebenarnya cikgu. Kalau kita ajar yang melampau-lampau kan takut pening lah. Okey, basic dia je. Okey, so di sini ada komponen. Saya dah kenal komponen dia. Okey, daripada komponen ni cikgu, saya pergi kepada step seterusnya. Kita pergi balik. Okey, so daripada analisis komponen tadi, saya pergi kepada analisis interaksi. So, kita nak buat analisis interaksi. Okey, so saya buat. Okey, saya mulakan, saya ajar murid saya, saya mulakan dengan objek dulu. So, objek. Objek saya adalah ubat gigi. Okey, apa yang memegang ubat gigi? Saya letak kat sini, berus. So, berus, dia memegang ubat gigi. So, apa yang pegang berus? Tapak berus. So, tapak berus memegang berus. Okey, so dia kaitan ni kan. Tu namanya analisis interaksi. Seterusnya, pemegang berus. So, pemegang berus memegang tapak berus. Okey, dan seterusnya lagi tak komponen tinggal? Ada lagi. So, tadi ada 4 komponen. Pemegang berus, tapak berus, berus dengan gam. So, gam. Apa gam buat? Okey, gam, dia akan pegang tapak berus dan dia juga akan pegang berus. So, gam yang sama dia akan pegang dua komponen. So, ini adalah contoh interaksi yang simple. Okey, so interaksi yang inilah yang paling simple di mana kita ajar murid. Maksudnya, baik. Yang ini direct je kot. Simple, bla 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 bla, straight je, nampak macam cantik je. Tapi, dalam analisis yang sebenar, cikgu analisis sebenar, dia sebenarnya jadi banyak dan cacah merebah. Tapi, kena pandai susun. Okey, mana mula. Baik. Contoh juga saya bagi seterusnya. Okey, yang saya tambah tinggal ni suhu dan kelembapan. So, saya tak luar je. Sebab dia tak ada kena dengan sistem, cuma dia berada di luar je. Bila masa je dia nak strike. Okey, so kita bagi contoh kedua. Okey, ni frame gambar. Okey cikgu simple je. Tapi, tengok dia punya komponen. Okey, saya tandakan komponen. Gambar. Okey, gambar adalah dia punya objek. Kita boleh masukkan, keluarkan gambar. Yang kedua adalah bingkai luar. Okey, ada bingkai dalam. Okey, ada kaca. Okey, ada sesendal bingkai yang belakang tu kan kita boleh buka kan. Okey. Kemudian ada penyandar. Penyandar ni maknanya nak pastikan dia straight kat atas meja lah. Okey, dan ada skru. Skru ni ikat antara bingkai belakang tu lah. Okey. So, yang lain ni adalah dia punya super system. Okey cikgu super system. So, saya letak je. Okey, so saya minta murid saya kena pasti.
apa benda yang ada di sini. Dia bagi idea lah, bla 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 bla, kita tanda je. Okey, selagi boleh lah. Okey, tapi komponen ni kalau boleh jangan banyak-banyak cikgu, sebab kalau banyak-banyak dia jadi confuse. Okey cikgu Baik. So, kita pergi kepada seterusnya. Okey cikgu. Ni. Kita buat analisis sentrasi. Tadi kita dah kenal pasti komponen dia. Okey, ni analisis komponen. Kita bagi pada analisis sentrasi. So, kita mula dengan apa dulu? Selalunya saya akan mulakan dengan gambar, iaitu saya punya objek. So, saya letak objek. Apa yang pegang objek? Saya letak bingkai luar. Dia menahan. Okey, saya gunakan perkataan menahan ni. Itu saya rasa yang paling sesuai lah. Okey, apa lagi yang melibatkan gambar? Kaca. Kaca dia akan menahan gambar daripada terkeluar, betul? Okey, ada lagi tak komponen yang terlibat gambar? Ada, bingkai dalam. So, ada 3 komponen yang menahan gambar tersebut daripada keluar daripada sistem. Okey, sebab dia adalah objek. So, ni. So, ada 3 komponen. So, sekarang ni kita pergi pada komponen seterusnya. Okey, bingkai luar ni, apa dia buat? Dia menahan kaca. Okey, dan bingkai dalam juga dia menahan kaca. So maknanya bingkai dalam dan bingkai luar ni dikepit antara antara dua tu, dikepitkan kaca supaya mereka boleh pegang gambar ni. Okey. So kalau cikgu tengok dia punya analisis interaksi tak straight pun. Okey, berbanding dengan tadi bergigi saya nampak straight, kita nampak straight. Okey. So ada lagi komponen, ada banyak komponen lagi. Okey. So ada sesendal bingkai. Okey, bingkai luar dia memegang sendal bingkai. Benda tu kan. Okey. Dan juga sendal bingkai juga dia memegang bingkai dalam. Okey. So, contoh Baik, dan skru. Skru dia mengikat bingkai dalam dan dia juga mengikat penyandar. Okey, dalam sama penyandar dia akan pegang bingkai dalam daripada tergolek. Okey. So, ini adalah contoh cikgu saya tak kata benda ni perfect, mungkin ada kesilapan, tapi boleh juga dibincangkan lah kalau ada nak perbaiki, boleh cikgu. Tapi ini contoh cikgu So, dekat luar bila ada interaksi ni dia tidak ada efek pun kepada kita punya sistem, dia hanya kat luar saja. Okey, muka meja dia punya super system, kelembapan, habuk dan cahaya. Okey. So, itu adalah cerita tentang macam mana nak buat analisis interaksi. Okey cikgu Baik, sampai sini boleh faham kot? Okey. Simple je. Okey, baik. So, beza cikgu analisis interaksi tadi mula-mula kita buat adalah kita melibatkan kita punya sekejap pergi ambil kat bawah. Ke bawah. Pergi ke bawah. Pergi ke bawah. Cepat-cepat ke bawah. Buka pintu. Ambil. Okey, anak kacau biasalah. Okey Baik. Okey, teruskan. Okey cikgu So, cikgu jangan terikat dengan analisis interaksi yang straight. Macam bergigi tadi. So straight, tapi sebenarnya dalam sistem yang sebenar dia jadi macam ni cikgu. Okey, dia jadi macam ni. Dia jadi berlingkar-lingkar lah, tapi nampak macam susah sebenarnya. Tapi kalau cikgu download saya punya slide ni, cikgu nampak ajar murid step by step, 1, 2, 3. Maksudnya jangan terus nak buat benda besar ni. Okey, saya dah try dengan kelas hujung cikgu, analisis interaksi ni memang mereka boleh buat, cuma kita kena guide. Okey, kat mana nak mula cikgu? Okey, so kalau kita tengok, okey, kita tengok balik so saya mula daripada gambar macam ni, saya buat satu-satu. Kita analisis, nampak analisis. So satu-satu cikgu. Apa benda sampai ni. Okey. So kalau ikutkan macam ni, saya tambah ni muka meja sebab kita tak atas meja. Okey, kalau kita nak gunakan super system juga. Okey, muka meja dia akan menampung penyandar dan juga dia akan menampung bingkai luar. Macam mana dia menampung? Kita tengok gambar lah. Bingkai luar tu dia terletak juga atas kita punya meja. Okey. Okey, baik. Seterusnya, yang ni, model fungsi. Baru kita boleh pergi pada model fungsi. Okey, model fungsi. Okey, analisis interaksi kita hanya gunakan satu je, simbol berguna tadi je. Okey, tapi bila kita masuk pada model fungsi, kita akan tambah lagi 3 simbol garisan timbul. Garisan ni lah jenis garisan. So ada 3 iaitu garisan guna tidak mencukupi, garisan guna tidak berlebihan, satu lagi membudarat. Okey, so membudarat ni, okey, asalnya dia punya simbol adalah satu garis yang berwarna merah. Satu garis lurus berwarna merah. Okey. Tapi disebabkan bila kita photostat,
Yang garis tu jadi hitam juga, sama macam garisan berguna ataupun garisan berguna tapi berlebihan. Jadi mereka ubah kepada bentuk macam ular ni. Ulat ni lah. So maknanya kalau kita photostat, dia still akan nampak macam mudarat lah. Okay, so ini adalah kenapa dia jadi macam ni. Okay, ini saya dapat tahu pun daripada saya punya tok guru lah. Dia yang mengajar saya tentang ni. Okay, baik. Okay, seterusnya kita nak buat model fungsi. Okay, so tak semestinya semua garisan ni perlu ada dalam kita punya model fungsi. Yang tu kena faham. Okay, bukan semua garisan interaksi ni wajib ada dalam sistem model fungsi kita lah. Sebab dia mesti bergantung kepada situasi. Kalau kita main hentam aja, okay. So dia buat jadi macam mana? Dia main jadi tiba-tiba je ada memudaratkan, padahal tak ada kena-mengena pun. Okay. So dia mesti bergantung kepada situasi. Baik, apa sahaja tajuk tentang trace ni ataupun teori penyelamatan preventif ni, dia mesti based on situasi. Okay, kita beri contoh situasi cikgu. Okay, so yang ini adalah kita pergi pada bercuti tadi Okay, model fungsi bagi sistem normal. Okay, so daripada kita punya sistem tadi kita buat analisis interaksi, ini adalah yang paling normal lah tadi kita buat. Baik, bila kita masuk ke satu situasi, contoh situasi kita nak ni, berus dah lama digunakan, ni situasi kita berus dah lama digunakan dan lusuh menyebabkan bagi kita dapat diletakkan dengan baik. So ini adalah masalah atau situasi yang kita hadapi. Okay, baik, so situasi ni, baik, so apa berlaku? Okay, berus dah lama digunakan dan lusuh. So sekarang ni berus kita dah lusuh. Saya tertinggal ni. Sepatutnya saya akan bulatkan saya punya berus ni. So saya bulatkan berus ni. So bila jadi bulatkan ni, okay, maknanya berus saya adalah bermasalah. Bila saya bermasalah, okay, dia akan memegang ubat gigi. Tetapi ubat gigi yang dipegang tu tak berapa kukuh lah. Dia maknanya dia longgar lah. Bila-bila masa je dia boleh tercabut atau ubat gigi tu mungkin boleh tercabut lah. Okay, baik. So apa yang berlaku sekarang ni adalah, okay, kita hanya gunakan satu saja garisan terasi. Okay, itu dia berguna tapi tak mencukupi. Sebab based on situasi yang saya bagi ni. Okay, so dia bukannya main hentam cikgu Okay cikgu So kalau kejap so cikgu Suhana ni, Suhana Zakaria. Contoh dia bagi teks tu tentang meja. Maksudnya lantai adalah super sistem kan? Betul. Ya betul So maknanya buku teks sistem lantai adalah sebuah sistem, tapi cikgu kena ingat lantai pun kita bolehkan jadikan dia sistem. So macam mana kita nak jadikan dia sistem? Senang je cikgu. Cikgu pernah pergi tak dekat Medan Selera. Okay, lantai tu dia pergi screwkan sekali dengan meja. So lantai tu tiba-tiba dia tak jadi super sistem dah. Dia jadi sistem. Sebabnya dia dah bergabung dengan meja. Okay, so maknanya dia mesti based on situasi dan macam mana barang benda tu disambungkan. Okay cikgu So, kena faham. Sebab dia mesti based on situasi. Dalam trace mesti based on situasi. Okay, itu yang pertama. Okay, yang pertama, okay, kita gunakan garisan interaksi berguna tapi tidak mencukupi. Baik, contoh yang kedua. Macam ni. Gam berus diletakkan berlebihan menyebabkan sebahagian pangkal berus keras. Okay, gam tu berlebihan. So, apa yang saya buat? Okay, saya dapati bahawa gam ni tadi adalah bermasalah. Okay, sebab dia berlebihan dan dia menyebabkan berus ini dipegang dengan kuat oleh gam. So, saya letakkan garisan interaksi berlebihan dekat sini. So, di sinilah. Sebab saya guna ni, saya tak ada pun buat apa, memudarat ke tidak. Dia mesti based on situasi. So, maknanya situasi berinteraksi guna garisan interaksi berguna tapi berlebihan, kita mesti based on situasi. So, situasi yang saya bagi ni, okay, dia berguna tapi dia berlebihan. Sebabnya dia berlebihan, dia pegang berus ni sangat kuat. Okay, so itu contohlah. Baik, contoh seterusnya. Okay, yang ini di mana saya gabungkan dua garisan interaksi. Okay, apa berlaku? Kelembapan dan suhu yang berubah-ubah menyebabkan gam tidak dapat memegang berus dengan baik. So, kelembapan tadi yang ada di super sistem tadi, dia memudaratkan gam dan suhu juga dia memudaratkan gam. So, ada dua super sistem yang memudaratkan gam ni. So, bila gam ni telah rosak ataupun dah terganggu, okay, dia menyebabkan gam ni tak boleh pegang tapak berus dan dia juga tak boleh pegang berus.
So apa berlaku? Tapak berus pun tak boleh memegang dengan baik berus ni. So di sini satu saja komponen yang bermasalah, ada dua komponen yang kesan. So, inilah gunanya garisan interaksi ataupun model fungsi. So maknanya kita tahu satu komponen rosak, okey, kat mana komponen lain yang akan berkait. So di sini ada possible juga, okey, berus ni pun dia boleh diputus-putus, tak boleh pegang ubat gigi dengan baik. Betul tak? Ada possible kan? Okey, so di situ macam inilah kita buat model fungsi cikgu. Okey, so kelembapan suhu yang menyebabkan merosakkan atau mengganggu gam. So sistem lain menjadi tak betul lah. So maknanya dia jadi rosak. Okey. So ini dua ni. So tak semestinya, okey, dalam satu masalah kita kena masukkan semua garisan interaksi. Dia jadi masalah lah kalau kita masukkan semua garisan interaksi. So dia mesti bergantung kepada situasi cikgu. Okey, boleh ikut so ada nak tanya tak? Alamak, berita dah habis. Tak apa, tak apa. Keluar dulu tak apa, sebab nanti boleh tengok balik live tu. Okey, kau nak tanya apa-apa ke boleh tanyalah. Okey cikgu Sikit lagi. Ada last. Ni last. Sorry, last. Alhamdulillah habis dah. Okey. So ni last Okey, habis dah. Wait, okey cikgu. So sekarang ni cikgu nak bina model fungsi, cikgu mesti faham ni step by step ni. Okey. Cikgu download dulu cikgu saya punya slide tu, cikgu boleh tengok balik macam mana step by step Okey. So saya rasa sampai sini saja kot saya punya penerangan. Sebab satu lagi 1.3 iaitu kita nak buat percanggahan fizikal. Yang itu kita akan gunakan semua teknik yang ada 4 tadi tu. Okey, yang tu panjang. Okey, dalam buku teks pendek ni sebenarnya dia panjang itu. Okey, tapi asasnya cikgu kena faham macam mana cikgu nak bina model fungsi. Okey, model fungsi kita bina mesti melalui 3 step tadilah. Iaitu first adalah kenal pasti dulu komponen, supersistem dan objek. Okey, dah kenal tu, cikgu buat analisis interaksi. Bila kenal analisis interaksi ni, cikgu kena tahulah komponen ni dia apa dibuat dengan komponen lain sampailah lengkap. Okey, untuk tips ni buat macam ni, untuk buat analisis fungsi ni, analisis interaksi ni, cikgu cuba mulakan daripada objek. So daripada objek baru kita patah balik ke belakang. Jadi mudah untuk fahamkan murid lah. Okey, kalau tak pun cikgu nak buat daripada satu komponen pun boleh, tak ada masalah. Komponen mula-mula contoh pemegang berus. Okey, terus apa kaitan dia. So tak kisah, tak ada cara betul atau salah. Yang penting adalah kita susun satu-satu sampailah kita dapat bina satu model fungsi normal. Okey, so bila kita masukkan satu model fungsi, kita nak buat model fungsi yang melibatkan masalah, okey, barulah kita buat tambahkan dengan garisan interaksi yang lain. Okey, so boleh faham kot sampai sini. So saya buka Q&A kat sini kalau siapa-siapa nak tanya. Okey, sebab nanti saya akan save benda ni, saya akan simpan dalam saya punya YouTube channel lah cikgu. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak? Kalau tak tanya, saya rasa penerangan saya setakat sini. Okey, sebab dia dah lewat ni 10 suku, terlajak 13 minit, cadangnya 1 jam je. Okey, saya ni boleh dah bercakap tu lupa diri. Okey, kalau taklimat ke apa-apa semua cakap ni. Baik. So, okey, ada tanya, kenapa slide blur? Okey, itu melibatkan ni kot, speed internet kot. Okay, nanti boleh tengok balik lah. Live saya ni boleh tengok balik kat saya punya page ataupun kalau cikgu rajin, cikgu like page saya lah sebab saya akan update ke sana. Okey, ada kita tak baca soalan? Maaf lah saya tak sempat nak baca soalan cikgu Okey, parameter. Okey, semua saya dah jawab kot. Okey, majoriti saya dah jawab dah soalan. Okey, rasanya itu saja cikgu. Saya rasa saya tamatkan kelas. Okey. Nanti kita akan bincangkan pada 1.3 lah, topik 1.3. Yang itu lama. Yang itu lama saya kena explain. Saya silap sejam setengah kot. Tak apa. Yang penting cikgu dapatkan slide saya ni dulu, cikgu faham dan cikgu cuba tak faham boleh tanya saya. Okey. Cikgu boleh try tanya saya direct ke macam mana dalam Telegram pun boleh. Cari saja nama saya Muhammad Maruf. Okey. MOHD-MAROF senang. Saya tak ada, saya akan layan lah. Tengah malam kalau terbangun saya layan je sebenarnya. Sampai wife saya pun bising. Apa bang tengah malam pun layan orang kan. Okey, standard lah. Bila orang tanya kadang-kadang kita jawab esoknya takut lupa.
Okay, sebab dah baca kan. Kalau tak baca tak apa. Okay, baik. Itu saja kot. Kamarul Aziz dah lambat. Tak apa dah. Kamarul, kau boleh tengok aku punya live habis nanti. Dia akan ada balik. Okay, baik. Terima kasih semua. Saya rasa saya tamatkan pada malam ini. Alhamdulillah, saya dapat habiskan 1.1 dan 1.2. Baik, ada persoalan boleh direct saya dengan Telegram lah. Okay. Okay, baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love